بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Tajuk perbincangan kita ini ialah kufur dan ciri-cirinya. Kufur dan sifat-sifatnya, tanda-tandanya. Kufur ialah sifat engkar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beriman kepadanya setelah ditegakkan hujah-hujah, disampaikan kebenaran itu dan dinyatakan kepada mereka yang melakukan amalan-amalannya dianggap engkar menurut nas-nasnya. Kufur dalam bahasa Arab makna dalam bahasa ketiga adalah engkar. Engkar dengan makna melawan ataupun menolak perkara yang wajib kita percaya dengan yakin daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dinyatakan hujah-hujah, bukti-bukti, sehingga dia tahu, dia faham betul-betul, diterangkan, dia faham betul-betul apa dia yang wajib dia percaya itu, perkara yang sebenar, perkara yang tak sebenar, sehingga menjadi keyakinan, keimanan, kepercayaan diikat dalam hatinya dengan sekuat-kuatnya, sehingga dinamakan akidah. Akidah ialah iman. Akidah maknanya ikat, mengikat dengan kuat, mengikat dengan kukuh. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Maka sesiapa yang mengkufur, menolak, mengingkar segala perkara yang melampaui batas, taghut yang melanggar batas Allah Ta'ala, dan dia percaya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah mengikat dengan tali yang teguh, tali yang kuat, disimpul dengan sekuat-kuatnya, tak boleh dirombak dengan mudah-mudah. Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Disimpul dengan la ilaha illallah. La ilah, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, pada zatnya, pada sifatnya, pada hukumnya, pada semua perkara yang menjadi milik Allah Ta'ala, nama-namanya, segala perkara Allah Ta'ala saja yang ada perkara itu. Ditolak ada pada yang lain. Kalau ada yang lain mengaku macam Allah Ta'ala juga, itu kita kena tolak, kena buang. Bila sembah macam Allah Ta'ala juga, kena tolak, kena buang. Hanya Allah Ta'ala sahaja. Itu makna ikat dengan kuat, dengan teguh, dengan hujah-hujah yang kuat. Dia faham betul-betul, maka iman dia sah. Tak ada ragu, tak ada syak sedikit pun terhadap perintah Allah Ta'ala, terhadap yang disampaikan oleh Nabi. Nabi-Nabi ini dilantik oleh Allah Ta'ala, malaikat yang membawa wahyi. Wahyi itu kitab Allah Ta'ala. Percaya sungguh-sungguh, tak ragu, tak syak sedikit pun. Bermakna dia sudah beriman. Kalau tak ada perkara itu, makna kufur.
Kufur. Kufur ialah melakukan ingkar, menolak perkara yang wajib dia beriman kepadanya menurut nas-nas dalam Quran dan hadis Nabi yang mutawatir. Nah Quran yang nyata, yang jelas. Sama ada yang berkait dengan rukun iman, rukun Islam, rukun akhlak dan sebagainya. Yang sudah ada dalam nas Quran. Quran ni tak boleh ditolak lagi. Dan hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat, lebih pada seorang, 2 orang, 3 orang sahabat meriwayatkan hadis itu. Kalau hadis meriwayatkan seorang saja, ayat Quran tak ada, kemudian seorang dia hadis ahad, tak ada dikapi lagi. Kalau dia ingkar. Kalau hadis mutawatir tak boleh. Diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Hadis yang nyata, sahihnya, dengan nas, dia nafi, dengan tahu dia, dengan faham dia menjadi kufur. Kalau dengan jahil, tak erti apa, tak faham, berdosa saja. Berdosa besar. Mestilah dia faham, setelah dia faham betul-betul. Jadi nak hukum kufur ni tidak mudah. Tidak mudah, mesti dia bawa kepada hakim yang mengendalikan hukuman murtad. Dilihat saksi-saksi dan keterangan-keterangannya. Imam Malik mengatakan sekiranya ada 100 hujah, 100 hujah, tiba-tiba 1 hujah diragukan, boleh jadi dia tak tahu ni, tak ada hukum kafir lagi. Kerana banyak orang-orang yang jahil yang kita tak tahu dalam masyarakat. Nak menghukumkan kufur itu tidak mudah, kita kena faham. Mestilah percaya dengan hati. Kalau percaya dengan lidah saja, imannya tak ada. Islam saja, imannya tak ada. Islam ni sebut dengan lidah, iman ni dalam hati. Dinyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Maksudnya, di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sedar. Dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati ada penyakit. Dalam hati tak berapa percaya, cuma mengaku Islam ikut orang saja, baka dan keturunan. Dalam hati tak percaya. Lalu ditambah penyakitnya, dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jaga orang macam ni, hari kiamat kena seksa kerana dia bohong, dia pelawak, dia berdusta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati. Sebut dalam Quran, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubikum. Berkatalah orang Badui bila berjumpa dengan Nabi, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Tuhan kata, tetapi katalah kami telah Islam. Kerana iman itu belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Tak ada dalam hati kamu. Kamu kata beriman, hati tak beriman. Orang Badui ini datang bertemu dengan Nabi kerana nak zakat. Kerana nak zakat. Kerana nak imbuhan, bagi nak ghanimah, nak faid. Nak benda-benda itu. Kerana nak benda, bukan kerana percaya. Ini perangai orang Badui zaman Nabi. Datang ke Nabi, mengaku dia beriman. Tuhan kata tidak. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum lagi masuk dalam hati kamu. Ini orang Badui yang berpura-pura depan Nabi. Tuhan dedahkan dengan tu ayat kepada Nabi SAW.
Ada juga orang Badui yang beriman, bila Nabi nak beri baik, nak beri zakat pada dia, dia tak ambuh. Dia tak ambuh. Ya Rasulullah, bukan ini yang saya mahu. Saya mahu an yakuna sahmu hahuna, supaya anak panah musuh mengenai leher saya. Ini saya mahu. Saya tak mahu duit ini, saya mahu mati kerana Islam. Ada orang macam tu. Dia orang Badui. Orang Badui. Dan Tuhan sebut belaka dalam Quran. Ada orang Badui ini yang beriman sungguh-sungguh dengan ikhlas, sanggup mati mempertahankan Islam. Dan ada orang yang kalau beri sikit marah, menandakan hati dia tak berapa percaya dengan Islam. Kalau tak boleh benda, marah. Hati dia tak percaya dengan Islam. Hati dia tak kuat. Tuhan dedahkan ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberi hukum putus kepada mereka yang mengaku beriman dengan lidahnya, sedangkan hatinya tidak beriktikad begitu, adalah kafir. Hatinya tak percaya pada Islam. Sesiapa yang engkar dengan hatinya dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya beriman dengannya, adalah pendusta di atas ikrarnya bahawa dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran dengan azab yang pedih dan juga menafikan imannya. Mereka yang macam ni Tuhan dia tahu, kita tak tahu. Tuhan turunkan ayat menafikan iman mereka. Ada kalangan orang munafik ini, bila dengar ayat ni, Tuhan tahu rupanya apa yang ada dalam hati aku. Lalu dia balik beriman sungguh, percaya sungguh. Ada yang degil macam tu lah juga tak berubah. Tak berubah macam tu, dia rasa dia cerdik, dia pandai sangat. Adapun mereka yang engkar dengan hatinya, maka hukumnya adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tidak mengetahui apa yang tersirat di hatinya, di mana kita hanyalah mengetahui apa yang lahir sahaja. Kepada orang-orang yang engkar dengan hati, sesungguhnya dia mengetahui siapa dirinya, maka terserah kepadanya. Dan sesungguhnya Allah SWT itu mengetahui segala-galanya. Orang yang zahirnya Islam, kita hukum dia Islam lah. Adapun hati dia serah pada Allah Ta'ala. Kalau dia mati, kita urus jenazah dia orang Islam. Dimandikan, dikapankan, disembahyangkan. Masalah hati dia tak percaya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf ayat 16. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mencipta manusia, kami menjadikan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada orak lehernya. Tuhan kata, aku tahu apa yang ada dalam hati manusia. Aku lebih dekat dengan manusia daripada orak leher dia sendiri. Orak leher ni tepek dengan tubuh dia. Kalau kerak, mati selalu. Allah Ta'ala dekat pada tu lagi. Hampir pada tu lagi. Jangan buat main-main dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Mereka yang engkar dengan lidahnya adalah dianggap terkeluar dari iman dan menjadi kafir. Adapun mereka yang terang-terang sebut dengan lidah tak percaya pada Islam, ya ini terang-terang jadi kafir kalau dia tidak dipaksa. Kalau dipaksa lain ceritanya. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Surah An-Nahl ayat 106. Maksudnya, barang siapa yang kafir kepada Allah selepas daripada beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dengan iman. Kecuali orang yang dipaksa. Ayat ini sebab turunnya ialah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kita baca minggu lepas. Apabila Yasir, isteri dia Sumayyah, anak dia Ammar, diseksa oleh orang musyrikin Mekah. Dia seksa, kemudian diminta supaya memuji berhala.
memuji berhala. Lalu Yasir dan isterinya Sumayyah tak ikut, dibunuh. Dua suami isteri dibunuh. Lalu anak dia Ammar puji berhala. Tengok ayah dengan mak kena bunuh, dia pun ikut. Orang kafir suruh. Lepas tu dia menghadap Nabi, ya Rasulullah. Ayah dan mak saya mati dibunuh. Saya dipaksa, saya tak tahan. Lalu saya pun ikutlah apa yang dia suruh. Sedangkan hati saya tak percaya. Hati saya tak Islam. Lalu Allah kata, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat orang yang dipaksa. Yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan iman. Maka iman Ammar bin Yasir dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dipelihara oleh Ammar bin Yasir ni seorang sahabat yang Nabi sayang, yang Nabi kasih. Dan Nabi sebut dalam hadis, qatala Ammar fi'atum baghiyah. Ammar akan mati dibunuh oleh kumpulan yang durhaka. Disebut dalam hadis yang sahih. Qatala Ammar fi'atum baghiyah. Ammar akan dibunuh oleh kumpulan yang durhaka. Ammar bin Yasir berperang dengan Sayyidina Ali dalam perang Siffin. Dan dia terbunuh dalam perang itu. Maka nyatalah dalam perang Siffin ini, Sayyidina Ali yang betul, Muawiyah yang salah. Kerana hadis ini. Salahlah Muawiyah. Bila tengok Ammar kena bunuh dalam perang ini, menyebabkan tentera Muawiyah menjadi lemah semangat. Bila mengetahui mereka salah. Maka diusahakan perdamaian. Ini berlaku. Ayat ini menerangkan tentang sesiapa yang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kafir, yang berlaku tidak dengan paksaan, iaitu tiap-tiap perkataan yang menghina atau menolak dan mengingkari perkara yang diwajibkan beriman kepadanya. Menerangkan, menjelaskan barang siapa yang bercakap menafikan perkara yang ada dalam Quran, yang ada nada yang mutawatir, yang wajib ini dia percaya. Sama ada perkara itu wajib, walaupun perkara itu sunat. Perkara sunat, Nabi kata sunat, dia kata pelawak. Benda sunatnya dia kata pelawak. Jadi kafir dengan sebab itu. Keluar daripada Islam. Sunat macam mana? Contohnya Nabi suruh makan dengan tangan kanan. Ikut apa Nabi dia kata. Kata begitu aja. Padahal kalau dia makan tangan kiri, makruh saja. Tapi bila hina apa yang Nabi suruh, menyebabkan keluar daripada Islam. Dia sebut dalam hadis, ada seorang sahabat dimakan tangan kiri. Nabi kata, kul bi yaminik. Dia kata, la astati'. Saya tak mampu Rasulullah. Kul bi yaminik. La astati'. Saya tak mampu. Kul bi yaminik. Makan dengan tangan kanan. La astati'. Saya tak mampu Rasulullah. Lupuh tangan dia sebelah. Tangan kanan dia jadi lupuh. Mati tangan kanan. Ini mukjizat Nabi. Nak suruh dia sedar, tak suruh dia isah. Walaupun benda tu benda yang sunat, tak boleh nafikan. Apa lagi menafikan benda yang wajib, menafikan benda yang haram. Dia kata arak tu halal, daging babi halal, dia kata begitu. Dia kata begitu. Dengan tahu dia keluar daripada Islam. Yang sunat pun keluar daripada Islam. Tak boleh nafi benda yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Menafikan malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran, Jibril, Mikail, dia nafikan. Keluar daripada Islam. Benda yang ada dalam Quran tidak boleh nafikan. Sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan yang ada dalam Quran tak boleh dinafikan. Masuk dalam akidah. Yang layak disembah. Oleh kerana kita belajar tauhid sifat 20 je. Duduk gonyah sifat 20 tu lah. Menafikan sifat-sifat keluar daripada Islam. Termasuklah menafikan nama-nama Tuhan yang ada dalam Quran. Nama-nama kita tak mengaji. Nama-nama Tuhan tu termasuk dalam akidah. Termasuklah hukum-hukum Tuhan, hakimiyah. Ini uluhiyah. Tak boleh. Yang layak beribadat kepadanya tak boleh nafikan. Adapun orang yang dipaksa adalah dikecualikan selagi hatinya masih tetap beriman, walaupun tidak dinafikan
bahawa menghadapi paksaan sehingga mati syahid adalah lebih baik. Begitu juga orang yang jahil. Contohnya di negara komunis, setelah puluh-puluh tahun ditakluk oleh komunis, negeri Asia Tengah, Bosnia dan sebagainya. Bila komunis kalah, tak ada, timbul balik orang Islam. Ada orang Islam yang makan babi, tak tahu babi itu haram. Tak tahu babi itu haram. Kerana terlalu jahil. Semayang, tidak. Tapi dia mengaku dia orang Islam. Dia orang Islam. Ada orang macam ni. Kita kena sedar ada orang macam ni. Orang yang begitu rupa. Dengan sebab itu jangan mudah-mudah. Kita tak tahu kejahilan orang. Ada orang dia belajar bab semayang, bab puasa, zakat, haji, berzikir je. Bab-bab lain dia tak mengaji. Hukum hudud dia tak mengaji, apa tak mengaji. Tiba-tiba kerak tangan. Oh, kerak tangan ni jahat dia tu. Dia tak tahu hukum ni ada dalam Quran. Kalau dia tahu hukum ni ada dalam Quran, jadi murtad, keluar daripada Islam. Kalau dia tak tahu, berdosa lah. Dan wajib dia kena tahu. Dia kena reti. Ini kita kena faham. Orang yang jahil, orang yang dipaksa. Tiap-tiap perbuatan yang ditafsirkan kepada kafir menurut nas adalah juga dihukum kafir terhadap sesiapa yang melakukannya, seperti melakukan upacara ibadat terhadap sesuatu makhluk yang disembah oleh orang kafir menurut upacara yang mereka lakukan. Dia sembah sokong. Kawan orang kafir sembah sokong, kita pun akak sembah sama. Kita tahu perbuatan itu tak boleh. Itu semayang orang kafir, keluar daripada Islam. Kalau dia jahil, berdosa besar. Jangan buat main-main. Kalau tahu, jadi kafir. Buat upacara semayang orang kafir, tak boleh sekali-kali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menolak salah faham orientalis. Golongan orientalis menimbulkan kekeliruan, sama ada secara sengaja untuk menyesatkan orang lain ataupun disebabkan kejahilan diri sendiri yang tersesat. Orientalis ialah orang kafir yang mengaji Islam. Banyak orang kafir, orang putih, orang Eropah khususnya, bahkan hari ini orang Asia pada juga yang bukan Islam, dia mengaji Islam. Ini orientalis. Tujuan mengaji Islam, dia nak tahu. Dia nak tahu bagaimana cara nak lawan Islam. Asalnya nak tahu nak lawan Islam. Ramai kalangan mereka ni bila mengaji masuk Islam. Banyak jadi begitulah. Ada antara mereka yang siapa hafal Quran pun, ayat Quran tahu makna, boleh bercakap Arab, fasih bercakap Arab, boleh bercakap Arab, mana-mana ada bercakap Arab, fasih, tapi tak masuk Islam. Mereka mengaji Quran, mengaji kitab-kitab agama, tujuannya nak lawan Islam. Ada di antara mereka, dia cari hukum-hukum yang ada dalam Islam yang dia anggap dia boleh lawan Islam, boleh burukkan wajah Islam, rupa Islam ni. Antaranya ialah hukum membunuh orang murtad. Membunuh orang murtad. Bila orang tu keluar daripada Islam, keadaannya sangat berbahaya, tak ada khilaf kalangan ulama, bila keadaan bahaya kena hukum bunuh. Kalau keadaan tak bahaya, ini khilaf ulama. Ada ulama kata kena istitabah, minta dia bertaubat dalam masa beberapa hari. Ada kata 1 hari, kata 2-3 hari, sebulan. Ada yang mengatakan istitabah selama-lama. Lagi tak puas hati, minta dia taubat, kurung sampai seumur hidup, minta dia bertaubat, tahan dia. Kebanyakan ulama kata bunuh selalu kalau dia bahaya. Mazhab Hanafi mengatakan kalau perempuan tak bunuh, istitabah saja. Ini khilaf ulama masalah ini.
Contohnya, hukum terhadap orang murtad ini dianggap zalim oleh orang kafir. Tidakkah Islam mengatakan la ikraha fid din? Tak ada paksaan dalam agama. Mengapa pula bila orang murtad dibunuh? Ini paksaan. Murtad ni bukan masalah paksaan. Kerana mengikut ajaran Islam, bila seorang termasuk Islam, dia kena tahu Islam ni tak boleh buat main-main. Islam adalah perjanjian seorang dengan Allah Ta'ala. Perjanjian dengan Tuhan. Yang mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perjanjian. Perjanjian tak boleh dirongkai, tak boleh dirombak. Bukan masuk agama saja. Dia ikat perjanjian. Orang langgar perjanjian adalah khianat. Dalam undang-undang dunia, sesiapa yang khianat pada negara boleh hukum bunuh. Ini khianat pada Allah Ta'ala. Khianat pada Tuhan. Terutamanya, dia murtad jadi tali baru kepada musuh. Jadi ejen pada musuh. Ini lagi kuat untuk dijatuhkan hukuman terhadap mereka. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertindak terhadap mereka yang murtad, memerangi mereka dengan bala tentera. Kerana mereka dianggap ancaman kepada kerajaan Islam dan kepada agama Islam. Dia sedang berkembang. Maka tak ada jalan yang lain melainkan perang. Mereka mentafsirkan peristiwa murtad yang berlaku hanyalah satu pemberontakan yang biasa berlaku terhadap mana-mana kerajaan dalam dunia kerana tidak puas hati terhadap kerajaan yang memerintah. Mereka menganggap ia lebih bertumpu kepada sebab kebendaan seperti ketidakadilan dalam aspek politik dan ekonomi semata-mata. Dia ingat sebab-sebab politik dan ekonomi itu tak betul. Kerana Islam memerintah dengan adil. Islam beri zakat pada orang miskin. Islam tolong orang yang susah. Mereka lawan ni bukan kerana benda, tapi kerana tak percaya pada Islam. Nak lawan Islam. Ini tindakan yang tegas, bukan kerana pemberontakan. Macam pemberontakan lawan mana-mana kerajaan. Tidak. Hakikatnya, penentangan golongan murtad ialah bentuk penentangan terhadap Islam yang dipahami sebagai ad-din. Perkara itu berpunca daripada percanggahan dengan ajaran sesat yang diwarisi atau Islam yang menghalang kehendak hawa nafsu sehingga mendorong mereka untuk mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Sebab mereka keluar daripada Islam ialah kerana Islam adalah ad-din yang mencakup di dalamnya semua perkara yang berkait kehidupan mereka. Bukan sahaja ibadat, termasuklah masalah perkahwinan, masalah makan minum dan seumpamanya. Islam mengatakan zina itu haram, mereka suka berzina. Islam mengatakan arak itu haram, mereka suka minum arak. Islam mengatakan judi itu haram, mereka suka berjudi. Mereka anggap hukum Islam ini menghalang mereka. Dengan sebab itu mereka lawan. Ini puncanya. Bukan kerana pemberontakan semata-mata. Kerana mereka mewarisi ajaran-ajaran jahiliah zaman dulu. Jahiliah zaman dulu serba boleh berlaku. Tiba-tiba masuk Islam, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Tak boleh. Jadi ada halangan, ada sekatan. Tak payah nikah senang. Nikah ni susah. Maka mereka lawan Islam. Ini puncanya. Bukan kerana sebab-sebab pemberontakan sahaja. Selain itu, penentangan kumpulan murtad adalah kerana mereka bertembung dengan golongan yang menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Keadaan ini lebih jelas jika diperhatikan bentuk penyelewengan yang dilakukan dengan sikap dan tindakan mereka kembali semula kepada jahiliah. Islam menentang kezaliman, menentang mencuri, curi kena kerak tangan, dia suka curi. Menentang merampok, merampok ada hukum hirabah. Menentang ambil harta orang ikut suka.
Siapa yang kuat boleh ambil harta orang kerana dia kuat, dia gagah, dia berkuasa. Islam menghalang. Jadi halangan-halangan ni sekatan pada hawa nafsu mereka nak buat zalim, menyebabkan mereka lawan Islam puncanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin yang telah memberikan layanan kehidupan yang lebih baik, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin mereka sebelum kedatangan Islam. Sehinggalah golongan mustad'afin, yakni golongan yang lemah, ditindas menjadi golongan yang ramai bersama Islam. Yang paling banyak masuk Islam orang miskin, orang fakir, orang tak ada harta, orang susah. Ini paling banyak masuk Islam. Kerana Islam membela orang yang susah. Orang yang senang jarang je masuk Islam. Mereka yang senang kebanyakannya lawan Islam. Itu berlakunya. Jadi mereka yang mementingkan kehidupan kesenangan tanpa halal dan haram, yang nak kuasa semata-mata, betul ke salah dah belajar atas berkuasa sudah. Sedangkan Nabi memerintah dengan adil, memerintah dengan betul, memerintah dengan baik. Bukan macam mereka merintah ikut suka, ikut hawa nafsu. Bila Islam merintah tak elok ikut hawa nafsu, menyebabkan mereka lawan. Golongan yang murtad itu menunjukkan sikap dan pembawaan agama secara sesat, seperti mengaku menjadi nabi baharu dengan menggunakan penipuan dan sihir yang berbeza dengan mukjizat kurniaan Allah kepada para rasulnya. Antara mereka terang-terang nak menonjolkan diri jadi pemimpin, jadi ketua. Kalau Nabi Tuhan buktikan dengan mukjizat, puak-puak ni buktikan dengan sihir. Guna ilmu sihir pakai syaitan. Memanglah syaitan tu lu nampak benda pelik, jadi pelik. Allah Ta'ala nak uji manusia. Biasanya orang sihir ni orang pelawak, orang bohong, orang jahat. Nabi ni orang baik, orang mulia akhlaknya. Kalau seorang yang mulia akhlaknya, yang baik, mengaku terima wahyu daripada Allah Ta'ala, itu dia anggap Nabi. Berlaku perkara luar biasa pada dia, itu Nabi. Dia tamak Nabi Muhammad SAW, tak ada lepas Nabi Muhammad. Orang yang baik, yang baik akhlak dia, mulia baik, berlaku benda pelik, ini karamah. Tuhan beri karamah pada dia. Dia adalah wali Allah Ta'ala. Berlaku benda-benda pelik pada orang yang bukan Nabi. Adapun sihir ni kepada orang jahat, menipu. Jelas mereka menggunakan sihir. Selain itu, mereka mengurangkan jumlah rakaat atau rukun sembahyang, termasuk menghapuskan sepenuhnya, di samping menafikan ibadat zakat atau tidak mahu menyerahkannya kepada kerajaan yang berpusat di Madinah. Antara mereka sembahyang kurang, pakai rakaat je cukup. Buang sembahyang lagi, tapi serakaat je, 4 rakaat panjang dah lalu, dia pendek sembahyang. Ni dia buat, dia reka. Sembahyang ada juga, tapi dipindah-pindahnya. Sembahyang ada juga pakai senyap, tak ada baca Fatihah, tak ada apa, pakai sembahyang batin. Ini semua murtad. Murtad keluar daripada Islam. Bukan ilmu pelik ni, ilmu sesat. Ilmu sesat, ilmu tak betul. Ilmu sesat, menyeleweng, mentakwilkan ayat-ayat Quran, mentakwilkan bacaan dengan bacaan yang salah. Dulu saya pernah menyiasat orang yang mengajuk ajaran salah di Terengganu kita. Dia tafsirkan, baca tahiyat, ya ayuhan nabiyyu, ya nabiyyu, kena baca ya ayuhan nabi aku, kata dia. You ni cakap orang putih. Boleh pelawak, buat main-main, buat main-main dengan semayang. Ini semua murtad, keluar daripada Islam. Dia semayang juga, tapi dia pindah. Dia kata zakat tak wajib, zakat tak wajib, macam-macam. Ini keluar daripada Islam. Pada masa yang sama, ada yang masih mendirikan sembahyang tetapi mentafsirkan ayat-ayat Quran dengan kepahaman yang salah. Mereka terpesong daripada maksud yang tepat dan tidak mengikut kaedah bahasa Arab yang betul. Di antara mereka menafsirkan ayat Quran dengan tafsir yang salah.
mengikut hawa nafsu, tidak mengikut bahasa Arab. Tak mengikut bahasa Arab yang betul. Bahasa Arab ni bahasa yang tinggi. Orang nak tafsir Quran ni mestilah tahu ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah yang berkait dengannya, ma'ani, bayan, badi' dalam ilmu balaghah, ilmu adab Arabi, ilmu sastra Arab, syair-syair orang Arab, nak tahu makna dia macam mana. Mesti orang nak tafsir Quran. Ni tafsir Quran pakai bahasa rambang. Pakai bahasa rambang, pakai ikut suka, pakai guna akal dia. Menyelewengkan orang. Ada kelompok yang mengetahui dan menghayati kebenaran agama Islam, tetapi mereka dibayangi dengan kepentingan duniawi. Mereka mengambil kesempatan daripada kemenangan Islam bagi mendapat habuan harta zakat, ghanimah dan faid yang dibahagikan. Di antara mereka masuk Islam kerana nak zakat. Zakat ni ialah hasil yang diambil daripada orang Islam. Ini zakat. Orang Islam yang banyak harta, harta pertanian, harta perniagaan, harta perhiasan, lebih kena zakat. Ini zakat orang Islam. Ghanimah ialah harta rampasan perang. Dalam peperangan ada rampasan daripada orang kafir. Ini ghanimah. Banyak dia bahagi-bahagi kepada orang yang berhak menerimanya. Faid ialah harta orang kafir yang diambil dengan aman, bukan dengan perang. Jizyah, kharat dan sebagainya, bukan dengan perang. Dia bayar kerana kita jaga keselamatan dia. Ini faid, ini ialah yang diambil tidak dengan perang. Itu faid. Jadi banyak. Jadi Nabi membahagi-bahagikan harta ni. Di antara mereka tak puas hati kerana boleh sikit, ataupun mereka tak berhak menerima, tak diberi, menyebabkan mereka lawan. Bahkan zaman Sayyidina Abu Bakar pernah puak-puak yang mu'allaf. Mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam. Nabi beri zakat pada orang yang baru masuk al-mu'allaf atau qulubuhum mu'allaf. Ada orang tu dia masuk Islam lama dah, Nabi wafat, dia dah Islam dah, bertahun-tahun dah Islam. Temu Sayyidina Abu Bakar nak lagi bagi mu'allaf ni. Dia bukan mu'allaf dah, lama dah masuk Islam. Suruh Sayyidina Abu Bakar tulis ketetapan, beri peruntukan pada dia berzakat. Lepas tu bawa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar baca-baca, masuk Islam lama dah. Lama dah. Sayyidina Umar siap surat tu. Sayyidina Umar kata, masuk Islam lama dah. Kalau mu degil, pilih sama ada Islam ataupun pedang, kata Sayyidina Umar. Lari bapak ni. Dia dah masuk Islam, tapi nak zakat lagi. Dah lama dah masuk Islam, tak ada zakat lah. Yang baru masuk Islam nak dijinakkan, barulah bagi yang mu'allaf. Sebahagian kelompok yang lain pula dipengaruhi dengan sikap asabiyah kabilah yang menebal, sehingga mereka sanggup mempertahankan kabilah masing-masing atas dasar kezaliman. Hal ini demikian kerana mereka tidak bersedia menghukum penjenayah dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Di kalangan mereka ada puak kabilah, bukan Quraisy, bukan Muhajirin, bukan Ansar, kabilah yang lain. Ada kalangan mereka merampok, menyamun. Bila merampok, menyamun, kena hukum. Bila hukum, dia pertahan puak dia. Tak ada ku, lah puak aku. Merampok pun puak aku, tak boleh. Nabi kata tak boleh. Kalau anak aku curi, aku kerak tangan, Nabi kata. Tak kira siapa dia. Ini puak dia, buat jahat, buat jenayah, dia pertahan puak dia. Sanggup jadi murtad, keluar daripada Islam. Ada yang jenis macam ni. Keadaan di atas menunjukkan bahawa fitnah murtad yang berlaku secara jelas menunjukkan ciri-ciri penyelewengan daripada agama Islam. Maka inilah ta'rif murtad yang telah dinyatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dan hukum fiqh. Sebarang keluar daripada Islam dengan sebab apa sekalipun, lawan Islam dengan sebab apa sekalipun, dia anggap sebagai murtad. Lain dengan burah. Burah ni dia percaya pada Islam, dia haka kerana tak puas hati dalam perkara cabang. Perkara cabang saja. Kalau perkara cabang lain, kena bincang, kena bahas. Tuhan sebut dalam Quran, wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra
faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika sekiranya dua kumpulan orang Islam berperang, satu kumpulan orang Islam dia lawan kerajaan. Dia lawan kerajaan. Kerana tak puas hati dengan kerajaan, tapi dia masih berpegang dengan Islam. Tuhan kata, damaikan keduanya. Ajak balik pada hukum Allah. Wajib pada kerajaan kena hantar rombongan berjumpa dengan orang ni. Pasal apa mu tak puas hati? Dia tak puas hati dengan sebab ni. Berhujah. Berhujah, dia pun ada hujah ni, ada hujah. Berdengar hujah pihak kerajaan kuat, wajib dengan ikut kerajaan. Bila kerajaan dengar hujah dia kuat, kerajaan kena ikut dia. Kena ikut dia. Ini masalah perselisihan sama orang Islam, pemberontakan. Lain dengan murtad. Murtad ni terus lawan hukum. Ini tidak boleh. Golongan yang murtad itu terdiri daripada mereka yang baru menganut Islam dan yang jauh dari kota Madinah. Mereka menganut Islam tanpa berilmu, sekaligus menyebabkan pegangan kepada Islam terlalu lemah dan rapuh. Kewafatan Rasulullah SAW telah memberikan kejutan yang tidak dapat diterima. Puak-puak ni memang baru masuk Islam. Bila Nabi wafat, dia tak ada ngaji lagi. Bila Nabi wafat, musing lalu keluar daripada Islam. Ini puak-puak ni. Sangat ramai jumlahnya. Dalam diri mereka masih terdapat kefahaman warisan jahiliah, seperti masih lagi bergolongan dengan nafsu dan mengerjakan maksiat. Lebih parah, mereka bersikap fanatik kabilah dan menganggap kerajaan Islam itu ialah urusan dunia yang tiada hubungan dengan agama. Mereka anggap urusan kerajaan ini urusan politik, tak berkait dengan agama. Ini bukan hak agama, ini hak dunia saja mereka. Kita lawan pun tak apa, kita tak ikut pun tak apa, jadi hanyut. Ini ada kalangan ini. Selain itu, mereka berpendirian apabila Rasulullah SAW wafat, maka urusan dunia juga wafat bersamanya, tanpa mereka memahami bahawa Al-Quran ialah mukjizat ilmu dan petunjuk yang berkekalan. Dia tak sedar walaupun Nabi wafat, Quran tak mati. Hukum Quran tu ada juga. Hukum Quran kena pakai, tak boleh tinggal. Quran mukjizat yang berterusan sehingga hari kiamat. Kecuali bila Tuhan nak lakukan kiamat, ulama-ulama dimatikan, tak ada ulama lagi. Dia angkatkan Quran itu, mana ulama tak ada. Orang tak tahu dah hukum-hukum. Itu tanda dunia nak kiamat bila-bila masa saja akan dihancurkan. Selagi ada ulama, ada orang boleh menafsirkan Quran, maka wajib kita kena ikut. Setelah Rasulullah SAW wafat, musuh Islam dalam kalangan Yahudi dan pemimpin musyrikin bangkit semula setelah kalah menentang Islam. Mereka mengambil peluang untuk menyusun semula perancangan bagi menentang dan menjatuhkan kerajaan Islam. Di antara mereka ni pemimpin Yahudi dan Kristian, pemimpin musyrikin yang kalah dalam perang. Bila Nabi wafat, mereka bangun semula jadi pemimpin balik, nak lawan, ajak pengikut balik nak lawan. Ini kalangan yang murtad juga. Di samping itu, mereka juga berusaha menghapuskan pengaruh kerajaan Islam yang semakin tersebar tanpa mereka menafikan kebenaran dan kebaikan Islam. Walaupun begitu, kepentingan duniawi mengatasi kebenaran. Mereka tahu Islam ni betul, Islam ni benar, Islam ni adil. Tetapi mereka nak berkuasa juga. Kalau lok Islam ni naik, orang Madinah yang berkuasa, kita tak ada kuasa lah. Nak mengekalkan kerajaan dia, walaupun salah, walaupun tak betul. Para musuh mengambil kesempatan daripada kelemahan iman kabilah Arab. Hal ini demikian kerana kabilah tersebut menganut Islam pada zaman Islam masih kuat. Di bawah kepimpinan Rasulullah SAW, mereka menyangka bahawa dengan kewafatan baginda SAW, Islam telah kehilangan tempat untuk bertahan. Bila Nabi wafat, Islam tak kuat. Ini peluang kita nak hapuskan Islam. Ini mereka ni. Penentangan terhadap mereka yang murtad sebenarnya ialah pertemuan antara hak dengan batil, benar dengan salah, atau adil dengan zalim.
Kumpulan murtad itu terdiri daripada kalangan ketua kabilah yang mempertahankan perbuatan syirik dan menolak tauhid dengan alasan memelihara pusaka buruk daripada warisan jahiliah. Nak jaga pusaka nenek moyang yang sesat. Islam ni benda lain pada nenek moyang kita, kena pertahan. Ada dalam kalangan mereka menjadi ahli nujum atau tukang tilik yang menipu kaum masing-masing, termasuklah mengumpulkan hasil titik peluh ahli kabilah yang lemah secara zalim. Tindakan mereka itu sangat berbeza dengan sistem zakat yang diambil berdasarkan qada berpatutan daripada mereka yang berada dengan rela hati, kemudian sebahagian kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Di antara mereka ni padri-padri, pendeta-pendeta, sami-sami yang ambil pitih orang kerana mengampunkan dosa. Bila berdosa, jumpa dengan padri, beri pitih padri, boleh hapus dosa. Bila Islam ada, tak ada benda ni. Di antara mereka tu rasa hilang pendapatan dengan sebab adanya Islam. Sebab itu ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir yang ambil upah sihir orang, ambil upah menujum dengan harga yang mahal. Bila ada Islam, tak boleh ambil upah dah. Mereka lawan Islam. Ini ada pengikut. Selain itu, sebahagian golongan lagi menjadi murtad kerana tenggelam dalam hawa nafsu, mengerjakan maksiat seperti merampak, mencuri, meminum arak, berzina, riba, menipu dan sebagainya. Mereka menganggap Islam sebagai penghalang kemahuan mereka. Sifat-sifat ini ternyata daripada pribadi mereka yang terlibat dengan perbuatan murtad. Antara mereka menganggap Islam ni halang minum arak, halang curi, halang berzina, halang nak buat maksiat. Kalau ada Islam ni susah disebut dah tadi. Pelajaran yang kita dapati ialah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berjaya menangani fitnah murtad dengan penuh bijaksana. Kejahilan dan kebodohan mereka di hadapan dengan memujuk mereka kembali kepada Islam. Namun begitu, Khalifah tetap bertegas dalam menghadapi kekerasan hati mereka yang bersifat jahiliah. Abu Bakar tegas menghadapi mereka murtad. Yang murtad ni tegas, tak berganjak, tak ada tolak ansur. Mereka yang murtad ni tetap akan dilawan. Kita akan baca kisahnya. Ada kalangan mereka yang murtad ni bertaubat, balik pada Islam, sedar dan insaf. Mereka sedar yang insaf ni setelah murtad masuk Islam semula, mereka berjuang sanggup mati kerana nak tebus dosa. Nak tebus dosa murtad tu rasa silap, mereka berjuang mempertahankan Islam sehingga mati syahid di medan perang. Ada kalangan mereka yang begitu sesal. Penyelewengan yang dilakukan oleh orang murtad ada beberapa perkara. Yang pertama, keluar sepenuhnya daripada agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Satu. Yang kedua, golongan murtad yang menunjukkan sikap dan pembawaan agama secara sesat dengan mengaku menjadi nabi baru, menggunakan penipuan dan sihir. Ketiga, mengurangkan jumlah zakat, jumlah rakaat dan rukun sembahyang dan menafikan ibadat zakat. Keempat, mendirikan sembahyang tetapi menafsirkan ayat-ayat Quran dengan kepahaman yang salah. Yang kelima, dipengaruhi dengan sikap asabiyah kabilah yang menebal sehingga sanggup mempertahankan kabilah masing-masing atas dasar kezaliman. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما
فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji yakni zina di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kemudian kalau keterangan-keterangan saksi-saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurunglah mereka perempuan yang berzina itu di dalam rumah hingga mereka sampai ajal matinya. Atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar dari hukuman itu. Dan mana-mana 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu, setelah sabit kesalahan mereka, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu, maka biarkanlah mereka, kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat, lagi amat luas rahmatnya. Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan adanya 2 sebab itu, mereka diterima Allah taubatnya. Ingatlah, Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga ia salah seorang daripada mereka, hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedangkan taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga hanya orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat yang kita baca ni, bahagian yang pertama menyatakan hukuman terhadap mereka yang berzina sebelum turunnya hukum hudud. Sebelum adanya hukum hudud, inilah hukumnya. Sementara waktu dipakai hukum ini. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna 4 minkum. Dan perempuan-perempuan yang melakukan kekejian, yang melakukan zina, maka datangkan saksi 4 orang saksi. Mesti disahkan oleh 4 orang saksi. Saksi yang adil, yang melihat zina itu berlaku, kemaluan itu berzina, bukan bertindih-tindih saja, berpeluk-peluk saja. Mesti lihat dengan nyata berzina kemaluannya. Fa in syahidu, jika 4 orang saksi itu menyaksikan zina itu berlaku, fa amsikuhunna fil buyut, kurung mereka dalam rumah, penjarakan. Zaman dulu tak ada penjara, pakai kurung dalam rumah. Hatta itawaffahunna, sehingga mati, penjara seumur hidup. Ini hukuman sebelum turunnya hukum hudud. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan bagi mereka satu jalan yang lain. Selepas itu Allah Ta'ala turunkan surah An-Nur
dan ayat yang dinasahkan bacaannya dikekalkan hukumannya. Sepakat ulama-ulama yang muktabar. Yang pertama mengikut ayat Quran, yang berzina yang belum kahwin disebab sebanyak 100 kali. Disebut dalam surah An-Nur 100 sebatan. Yang telah berkahwin direjam sehingga mati. Yang sudah berkahwin direjam sehingga mati. Rejam dengan batu sehingga mati. Ini pada hukum yang mutaakhir. Yang pada awalnya yang belum kahwin disebab 100 kali dibuang negeri, dibuang daerah. Kemudian yang sudah kahwin disebab 100 kali direjam sehingga mati. Kemudian hukum yang akhir sekali yang dipakai oleh para ulama, sebab 100 kali dan direjam sehingga mati mereka yang sudah kahwin. 100 kali ini yang belum kahwin. Mengapa begitu hukuman yang keras terhadap berzina? Kerana berzina ini merosakkan keluarga, merosakkan kesihatan manusia, menyebabkan penyakit yang berjangkit pada anak isteri, berjangkit pada orang lain pula. Merebakkan macam-macam penyakit yang disaksikan pada hari ini berpunca dengan zina. Berzina, berliwat jadi penyakit. Berkahwin tak jadi penyakit. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kita kena sedar, kita terima. Dengan sebab itu hukuman yang keras dikenakan kepada mereka yang berzina. Sehingga yang belum kahwin 100 sebatan. Mengapa dia sebab begitu banyak sekali? Untuk menghilangkan dosanya. Bila dia berzina, dia menikmati seluruh jasadnya dengan nikmat bertubuh itu. Dihilangkan dosa dengan hukuman-hukuman itu. Dia sebab sehingga 100. Di mana sebatannya dalam Islam lain sebatan undang-undang sibil pada hari ini. Sebatannya bunyi 100 kali. Tetapi tidak boleh mencederakan kulit. Tak boleh mencederakan. Cuma di tengah khalayak untuk memalukan. Memalukan. Bila orang ramai menyaksikan jadi pengajaran pada orang lain. Maka hukum Islam tidak mencederakan. Kena faham. Bunyinya banyak. Hari ini bunyi nak rotang. Tapi sekali rotang, macam nak mati. Ini undang-undang yang ada. Itu salah, tak betul. Undang-undang Islam tidak boleh mencederakan. Untuk mengaibkan, memalukan dia saja. Kita kena sedar. Hukuman ini mestilah ada saksi yang adil. 4 orang saksi melihat kemaluan itu berzina. Kalau tak melihat, tak sah jadi saksinya. Berpeluk-peluk saja tak sah jadi saksinya. Diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lepas mayat subuh, Sayyidina Umar kata, aku tengok ada sepasang orang lelaki orang puan duduk berpeluk-peluk. Bilakah aku hukum dia? Hukum dia dengan hukum hudud. Lalu seorang sahabat, tak silap Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, sekiranya Amirul Mukminin tidak boleh membawa 4 orang saksi, kami akan sebat Amirul Mukminin sebanyak 80 kali. Sayyidina Umar kata, aku tak tengok apa pun, kata Sayyidina Umar. Tarik balik. Kalau tuduh tak ada 4 orang saksi, orang yang tuduh ni kena sebab 80. Orang yang tuduh tu kena sebab. Ataupun ada 3 orang saksi je, 3-3 kena sebab 80. 80 sebatan. Ini bukan mudah nak tuduh orang. Ini Islam cukup-cukup jaga dalam masalah ini. Nak jatuh hukuman payah. Masih ada 4 orang saksi yang melihat betul-betul. Mereka yang jahat sungguh, siapa orang boleh tengok, siapa 4 orang. Ini memang jahat sungguh. Terlalu sungguh. Itu. Jelas hukumannya. Jadi, bila aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Ta'ala jadikan bagi mereka jalan yang lain. Turunnya hukum hudud. Sebelum hukum hudud ditahan dalam rumah seumur hidup.
Walladhani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma. Dan orang yang melakukan, dua yang melakukan, lelaki dan perempuan, maka hukumlah keduanya, sakitilah keduanya. Hukum keduanya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lelaki dan perempuan dua-dua kena hukum belaka, dua-dua orang tu, dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perbincangan ulama. Ulama Imam Ta'akhir mengatakan hukum rejam dengan mati ni boleh tukar dengan tembok. Tembok dengan senapang sampai mati, tukar. Daripada rejam dengan batu, ada ulama mengatakan pakai tembok biar dia mati sikit. Dia mati sikit. Dan kita lihat dalam hadis bagaimana Nabi payah nak jatuhkan hukuman. Sumaid bin Malik, seorang lelaki datang menghadap Nabi, wahai Rasulullah, saya telah berzina, hukum saya, suruh rejam dia dah kahwin dah. Nabi tanya, adakah dia mabuk, adakah dia gila? Sahabat kata dia tak gila Rasulullah. Lari, lepas tu mari pula, Rasulullah, saya ni berzina, hukum saya. Nabi kata dia mabuk ke? Lalu sahabat cium mulut dia, ada bawa arak ke tak? Tak ada bawa arak, dia tak mabuk. Nabi awak tak tahu. Lepas tu maya asar. Semaya asar dengan Nabi, sudah maya asar, mari pula, Rasulullah, hukum saya. Nabi kata, memaya asar dengan aku dah kat tadi. Belum memaya asar, Tuhan ampunkan dosa-dosamu. Tuhan ampun dosamu, memaya asar dengan aku. Lepas tu, mari pula Rasulullah, hukum saya. Oleh kerana nyata dia ni bukan mabuk, sampai 4 kali mari. Bukan dipaksa, tak dipaksa. Dia serah diri betul-betul. Lalu Nabi pun suruh rejam Ma'id bin Malik sehingga dia mati. Ada orang beritahu ke Nabi, Rasulullah, masa kami rejam ni pikir bangun nak lari. Lepas tu kami kejar dia. Nabi kata, pasal apa mau kejar? Jangan kejar, biar dia lari lah. Biar dia lari. Beliau dia nak tarik balik pengakuan dia. Ini siapa begitu sekali. Biar dia lari. Dia tarik balik pengakuan dia. Siapa begitu. Itu Ma'id bin Malik Al-Ghamidiyah, perempuan yang mengandung, datang, ya Rasulullah, saya mengandung berzina. Nabi kata balik sehingga melahirkan anak. Boleh tak cari dia? Tak ada orang cari, dia mari sendiri datang, Rasulullah, ini anak saya, sudah lahirkan anak, hukum saya. Nabi kata balik hingga mu susukan anakmu. Susu anak lama mana 2 tahun. Mari lagi, Rasulullah, ni anak saya boleh makan dah, makan sendiri. Lalu Nabi kata, ada kau orang sanggup jaga anak dia? Lalu ada orang sanggup ambil anak akak, baru Nabi hukum dia. Nabi hukum. Bila dilaksanakan hukum rejam, ada orang maki. Nabi kata, jangan maki. Sesungguhnya taubat dia ditimbang dengan 70 penduduk Madinah. Lebih afdal taubat dia lagi, Nabi kata. Tuhan terima taubat dia. Dengan begitu, bila banyak orang, bila ada berlaku mungkin Nabi pun bersabda. Nabi kata, barang siapa yang melakukan dosa ini, sekiranya tidak diketahui oleh orang, maka sembunyikan antara dia dengan Allah Ta'ala, bertaubat. Tak payah serah dirilah. Bertaubat dia dengan Allah Ta'ala itu lebih afdal daripada dia mendedahkan dosa dia pada orang. Ini disebut dalam hadis. Jadi nak jatuh hukum ni bukan mudah dalam Islam. Fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Jika sekiranya jiwa orang yang berzina itu melakukan kebaikan dan mereka berpaling tak berzina lagi, fa'ridu anhuma, biarkan keduanya. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Allah Ta'ala menerima taubat. Allah Ta'ala sebut taubat itu, innamat taubatu 'ala Allahi alladhina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat itu tanggungjawab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mewajibkan dirinya menerima taubat orang yang bertaubat.
Siapa begitu sekali? Orang yang mengerjakan kejahatan dengan kejahilannya. Makna kejahilan ni bukan makna dia tak tahu. Dia tak tahu tu satu perkara. Ulama mengatakan bila dia buat maksiat, dia hilang ingatan dia. Hilang perhitungan dia. Maka jahil macam orang jahil lah juga. Tak dapat kawan nafsu dia. Macam orang jahil lah. Summa yatubuna min qarib. Dia bertaubat serta-merta. Fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Allah Taala terima taubat mereka. Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Disebut dalam hadis, sekiranya hamba-Ku datang kepadaku sepenuh bumi dosa dalam keadaan berlari, aku datang kepadanya lebih segera lagi, sepenuh bumi keampunan. Tuhan kata ini keampunan Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman. Orang yang bertaubat, dosa dia banyak mana pun, kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, Tuhan terima taubat dia. Ini keampunan Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman sahaja. Orang kafir tak ada guna taubat. Kalau orang tu ada iman, dia buat dosa besar ke dosa kecil dia, Tuhan terima taubat dia. Ini Allah Ta'ala Maha menerima taubat. Dan Allah Ta'ala gembira kepada hamba-Nya yang menerima taubat. Laksana gembiranya seorang hamba yang sesat di padang pasir, di atas kenderaannya penuh dengan bekalan. Tiba-tiba bekalannya hilang, binatangnya buat lari bekalan itu, menyebabkan dia tengok binatang dia hilang, bekalan dia tak ada di tengah padang pasir, tak ada makanan. Maka sedihlah, tunggu mati saja. Dia pejam mata dia, tiba-tiba tengok bekalan binatang tak ada cokoh depan dia. Kerana tak lalu suka, lalu dia latah. Dia suka tengok bekalan, dia latah. Ya Allah, aku Tuhanmu, mu hamba aku, balik. Terbalik, dia kata dia Tuhan pula, Tuhan tu hamba dia. Terlatah bercakap itu. Tuhan lebih gembira daripada itu lagi, kepada hamba-Nya yang bertaubat. Ini sebut bagaimana Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu la'an. Tidak ada taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan sehingga hampir mati, nampak malaikat maut nak ambil nyawa. Mati dah, nyawa sampai ke halqam dah. Ghargharah, nyawa sampai ke halqam. Qala inni tubtu la'an, sekarang aku bertaubat dah. Tuhan tak terima taubat. Pintu taubat ditutup. Disebut dalam hadis, Allah Ta'ala tutup pintu taubat bila ghargharah, bila nyawa sampai ke halqam, baru bertaubat, tak terima taubat dah. Ataupun bila matahari naik dari arah barat, matahari dah naik daripada timur dah, daripada barat, mana dunia akan kiamat bila-bila masa saja. Pada masa itu baru nak bertaubat, Tuhan tak terima taubat dah. Taubat ditolak bila nyawa sampai ke halqam. Selagi nyawa belum sampai ke halqam, Tuhan terima taubat. Tua dah lagi nak suruh bertaubat. Tak apa, Tuhan terima lagi. Tua lah. Asal nyawa belum sampai ke halqam. Walalladzina yamutuna hum kuffar. Begitu juga Tuhan tak terima taubat orang yang mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir baru nak bertaubat, Tuhan tak terima taubat dah. Macam Firaun dah nak mapuh dah, barulah nak bertaubat, Tuhan tak terima. Ulaika atanna lahum azaban alima. Mereka itu kami sediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Wallahu a'lam.